PMS 25%. sepatah 2 kata. 25%. Al-Fatih. Yang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Azmi, rakan-rakan seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam ni saya nak cerita dekat tuan-tuan. Kita tak bercakap sangat pasal politik sebab ramai sangat orang cakap pasal politik. Malam ni tuan-tuan, saya nak kupas kepada rakan-rakan yang berada di perkarangan IPD Timur Laut ini dan juga rakan-rakan yang berada di rumah yang sedang tengok live. Tuan-tuan, kita kena tahu tuan-tuan, tertubuhnya negara Malaysia ini, tertubuhnya sebuah negara yang dinamakan Malaysia ini, dia ada undang-undang dia. Malaysia ini ada buku dia. Malaysia ini tuan-tuan ada perlembagaannya tuan-tuan. Apabila sebelum zaman kemerdekaan, bapa-bapa perjuangan kita sedang bertungkus lumus untuk mendapatkan kemerdekaan. Di ketika itu British, penjajah British di ketika itu Teruskan share, sudah jutaan pendatang-pendatang yang dibawa daripada negara India dan negara China untuk bekerja di Lombong Bijih Timah, yang datang daripada India mengerjakan kerja-kerja di estate getah. Di ketika itu dah jutaan, ratusan ribu di ketika itu. Jadi British di ketika itu, penjajah British di ketika itu, mereka tidak mahu hantar mereka ini balik tuan-tuan. Mereka tak mahu hantar balik sebab katanya British, kos untuk membawa balik pendatang-pendatang daripada China dan India ini terlalu mahal. Maka itu diberikan kata dua kepada almarhum Tunku Abdul Rahman yang merupakan Perdana Menteri Malaysia di ketika belum lagi Perdana Menteri Malaysia. If you want an independent, you have to accept. Kamu kena terima kaum India dan kaum China untuk menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu di ketika itu 1948. Jadi di ketika itu tuan-tuan, apa yang berlaku, Tunku Abdul Rahman dengan rakan-rakan politiknya, politik jugalah, nak menubuhkan negara, kena ada parti politik, nak menubuhkan parti perikatan di ketika itu. Jadi Tunku Abdul Rahman, dia mengatakan kepada rakan-rakan daripada MCA dan MIC di ketika itu, sebelum Tunku Abdul Rahman memulakan perbincangan untuk mendapatkan kemerdekaan, perbincangan bersama dengan parti MCA dan juga MIC di ketika itu, tahun 48, 47 macam itulah, ataupun 50-an, 51, 52. Sebelum kita nak bincang tentang perlembagaan kemerdekaan, Tengku kata kepada Tun H.S. Lee, Tan Cheng Lock, V.T. Sambatan, dia kata, Tunku kata, sebelum kita nak mulakan perbincangan, kamu bertiga kena akui, kena menerima bahawa ini merupakan negara Melayu. Ini merupakan negara bagi orang Melayu. Dan dalam negara ini, orang Melayu beragama Islam. Kamu terima atau tidak? Tun Sambatan mengangguk, V.T. Tun Tan Cheng Lock pun mengangguk, Tun H.S. Lee pun mengangguk. Maka bersetuju dengan mereka, maka baru Tunku meneruskan perbincangan untuk ke arah kemerdekaan, menubuhkan sebuah parti politik, parti gabungan dinamakan Perikatan, untuk membolehkan kamu semua berada di tanah Melayu ini, untuk membolehkan kaum-kaum yang bukan pribumi di tanah Melayu di ketika itu. Tunku menyatakan bahawa orang Melayu akan korbankan warga negaranya tuan-tuan. Orang Melayu di ketika sebelum kemerdekaan ini tuan-tuan, orang Melayu mengorbankan warga negaranya, membuka pintu warga negara Persekutuan Tanah Melayu di ketika itu, memberi ruang kepada kaum Cina dan kaum India untuk menjadi warga negara tuan-tuan. Ratusan ribu tuan-tuan di ketika itu yang tinggal, yang masih lagi British tak hantar balik, ditinggal di Tanah Melayu ini. Dengar, makanya dengar betul-betul. Tengku kata orang Melayu mengorbankan warga negara, status kewarganegaraan ini dibuka kepada mereka berdua, kaum Cina dan kaum India, tapi dengan syarat. Apa syaratnya tuan-tuan? Dalam perlembagaan ada, makanya kita ada artikel 3 Perlembagaan Persekutuan, Islam Agama Persekutuan.
Dalam bahasa Inggeris dipanggil Islam is the religion of federation. Islam bukan agama rasmi, tuan-tuan. Kalau kata orang kata Islam itu agama rasmi Malaysia, salah. Dalam perlembagaan dia tak kata Islam agama rasmi Malaysia, tak ada. Dalam perlembagaan artikel 3, perlembagaan menyatakan bahawa Islam agama persekutuan. Apa makna Islam agama persekutuan? Maknanya ialah Islam adalah satu-satunya agama yang diiktiraf dalam Malaysia. Tetapi agama-agama lain bebas menjalankan aktiviti keagamaan mereka. Tidak ada sekatan. Tetapi the only religion recognized by the federation, the only religion yang boleh menggunakan pakai dana perbendaharaan negara, agama yang satu-satunya agama boleh menggunakan wang kerajaan, agama yang boleh buat apa saja program, duit kerajaan boleh digunakan untuk membina masjid, tidak ada isu. Duit kerajaan boleh bina madrasah, tak ada isu. Sebab apa? Sebab perlembagaan kata ini adalah perjanjian asal tertubuhnya negara Malaysia. Islam nak buat potong sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih kerbau, tak ada masalah. Sebab Islam agama persekutuan. Duit kerajaan nak digunakan untuk program Ma'al Hijrah, tak ada masalah. Sebenarnya inilah sebenarnya hakikat kepada perlembagaan persekutuan. Dan agama-agama lain sebenarnya berdasarkan takrifan perlembagaan tidak layak menerima dana daripada kerajaan. Bukan saya kata, perlembagaan persekutuan kata. Sebab tu tuan-tuan yang tengok live ni kena tahu, tuan-tuan, martabat anda sebagai umat Islam di Malaysia cukup tinggi. Perlembagaan Malaysia meletakkan agama Islam ini satu tempat yang cukup tinggi dan tidak ada agama yang sama taraf dengan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Ni kita kena ingat. Kalau kata macam bangun-bangun ni lah, saya ambil ini baru artikel 3 perlembagaan persekutuan. Macam bangun-bangun ni, saya nak kupas sikit isu 10% kutipan dana masjid Jumaat, hari Jumaat yang yang akan diambil oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Saya terang sikit, tuan-tuan. Kenapa di kalangan kami ini tidak setuju? Bukan tidak setuju sangat. Dia cerita dia ialah Islam ini, apa saja perkara berkaitan dengan Islam boleh pakai dana persekutuan Malaysia, boleh pakai dana kerajaan negeri Pulau Pinang. Sebab bukan saya yang kata, perlembagaan Malaysia yang kata. Pasal apa yang Majlis Agama Islam sibuk-sibuk nak ambil 10% duit setiap masjid? Pilih dana tu dekat masjid. Contoh, Majlis Agama nak beli tapak building belakang ni. Okey, nak beli tapak building belakang tu. Majlis Agama Islam ada hak untuk meminta dana daripada Kementerian Kewangan untuk membeli tanah tersebut dan diberikan kepada wakaf. Majlis Agama Islam own tanah tu, miliki tanah wakaf itu. Dana daripada kerajaan persekutuan boleh. Sebab itu termaktub dalam perlembagaan artikel 3 Islam agama persekutuan. Tapi pasal apa mereka tak mau kutip? Pasal apa mereka tak mau minta dekat federal? Pasal apa kerajaan negeri tak mau bagi dana kepada Majlis Agama Islam? Sebab kerajaan negeri Pulau Pinang ni dia dah tak macam dulu dah. Dia tak apa nak ikut perlembagaan dah sangat. Nampak tak? Makanya pemimpin-pemimpin kita yang berada dalam Majlis Agama Islam kena dengar hak kita sebagai orang Islam. Islam agama persekutuan. Majlis Agama Islam ada hak untuk minta dana daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri untuk membeli apa saja perkara, apa saja tanah untuk wakaf orang Islam. Sebab itu hak orang Islam artikel 3 perlembagaan persekutuan. Tapi apabila kita buat collection 10%, seolah-olah macam orang Islam ini golongan minoriti di Malaysia ini. Seolah-olah macam Islam ini tidak ada termaktub dalam perlembagaan. Kenapa nak kena buat dana sendiri sedangkan duit orang Islam ada di Putrajaya, duit orang Islam Pulau Pinang ada di Kota. Majlis Agama Islam berhak menuntut apa saja dana untuk pembangunan Islam di Pulau Pinang. Kalau kita ini kaum Cina dan kaum India, agama-agama lain, tak apalah buat fund sendiri. Sebab mereka ini tidak ditanggung oleh kerajaan. Ianya bukan soal tongkat tak tongkat, subsidi tak subsidi. Orang Islam, orang Melayu ini harus diberi tongkat. Bukan, ini bukan soal tongkat. Ini adalah hak orang Islam dan orang Melayu di Malaysia. Ini adalah negara Melayu yang asal. Makanya perlembagaan telah meletakkan bahawa Islam agama persekutuan. Saya tak kupas lagi. Masuk artikel 153. 153 perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa
yang di Pertuan Agong adalah lebih kurang menjadi layak dia. Yang di Pertuan Agong harus memastikan bahawa hak-hak orang-orang Islam, hak-hak orang-orang Melayu pribumi Sabah Sarawak harus dipertahankan. Apa dia hak itu? Pendidikan, kaki tangan awam, dana siswa, biasiswa, asrama penuh, perniagaan, lesen, subsidi. Ini semua bukan orang Melayu minta, ini hak mereka. Sebab nak mempertahankan hak ini daripada diambil oleh kaum-kaum lain yang sebelum ini bukan merupakan warga negara Malaysia. Ini perjanjian asal. Apabila proses Jusoli itu dilakukan 1957, maka apabila merdekanya Malaysia, tanah Melayu dikatakan 1957, apabila merdekanya tanah Melayu, maka yang bukan Melayu, kaum Cina, kaum India, automatik menjadi warga negara tanah Melayu. Tapi dengan syarat Islam agama persekutuan, hak-hak istimewa orang Melayu, ada hak-hak dia dalam perlembagaan. Sebab itu tuan-tuan yang berada di rumah, tuan-tuan kena tengok kenapa kaki tangan awam ramai orang Melayu. Bukan sebab Perdana Menteri itu resis, tidak. Perlembagaan yang kata. Sebab itu dalam kaki tangan awam ramai orang Melayu, pengarah-pengarah orang Melayu. So bukan resis, itu ialah perlembagaan, undang-undang yang telah dipersetujui termaktubnya negara ini. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham undang-undang. Orang Melayu dia kena tahu undang-undang. Saya ambil itu contoh, artikel 152 pula. Buka, siapa ada perlembagaan, buka buku kecil. Perlembagaan persekutuan 152, bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Maknanya, the only language being recognized by the Federation is bahasa Melayu. Tuan-tuan, tahu tak tuan? Tun Dr. Ismail, dulu mantan TPM, dia pernah hantar balik surat kepada kerajaan-kerajaan luar yang menghantar dalam bahasa Inggeris kepada dia. Please write in Malay. Itu pejuang-pejuang bangsa, tuan-tuan. Kalau kamu nak berurusan dengan kerajaan Malaysia, tuan, dalam bahasa Melayu. Tapi apa jadi sekarang tuan-tuan di Putrajaya? Kementerian Kewangan keluar dalam bahasa Mandarin. Apa sudah jadi? Itu melanggar perlembagaan. Ni, saya bawa belakang lagi. Hui Seng Auto Accessory, tulisan Cina bawah dia. Satu perkataan Melayu pun tak ada. Salah, dah ikut KI. Saya buat ini, majlis pembenaran boleh buang. Sebab ianya sudah melanggar perlembagaan persekutuan. Tuan-tuan jangan main, tuan-tuan. Tu, di SOP tu. Ada tak dalam bahasa Melayu? Tak ada bahasa Melayu, boleh buang. Apa saja signboard ataupun tertera yang tidak ada bahasa Melayu boleh buang. Sebab ianya melanggar perlembagaan persekutuan. Ini kuasa orang Melayu yang ada, tuan-tuan. Artikel 3, artikel 152, artikel 153 terbaru. Bukan terbaru lah, isu lama lah sebenarnya. Tapi orang-orang bukan Islam dia marah sangat. Artikel 11. Siapa ada buku perlembagaan? Tolong saya. Al-Batab, pergi kat kereta aku. Pergi kat kereta aku, buka pintu kiri tu, ada dashboard. Cari buku kecil. Bisa? Pergi tengok Ustaz. Aku nak tunjuk sikit kat depan ni. Bagi terang sikit. Kenapa selama ini kita berjuang? Orang Melayu bukan bangsa bertongkat, tuan-tuan. Orang Melayu bukan bangsa bertongkat. Dalam dashboard tu ada buku kecil, tebal. Cari pelan-pelan. Orang Melayu bukan bangsa bertongkat. Orang Melayu ada hak dia. Tuan-tuan kena ingat, kita sebagai orang Melayu Islam, kita tak perlu rendahkan diri. Sebab hak dan juga hadiah ialah dua perkara yang berbeza. Saya nak terangkan kepada tuan-tuan, hak dan juga hadiah. Hadiah ni orang punya, dia bagi dekat kita. Mai. Ni. Yang tengok dalam live dan yang berada di sekeliling IP, tengok, tuan-tuan semua kena ada buku ni dah. Buku kecil ini bernilai RM11. Perlembagaan persekutuan. Tuan-tuan buka tadi perkara 3 saya sebut, Islam agama persekutuan. Tuan-tuan buka perkara 152, perlembagaan persekutuan. Tuan-tuan buka perkara 153. Mari kat sekian. Tunjuk buku ni kat depan. Nampak buku ni? Yang dekat rumah tengok. Buku ni. Tolong pergi beli. Perlembagaan persekutuan, baca. Perkara 3, 152, 153, artikel 11, 121-1A, perkara 38. Ini semua merupakan undang-undang terbesar Malaysia. Tuan-tuan tahu tak, satu perkataan pun nak tukar dalam buku ni
Satu perkataan lah. Contoh, walau apapun, apa-apa jua. Contoh nak tukar, walau bagaimanapun. Apa tu tukar jadi bagaimana? 2/3 parlimen. 2/3 sokongan parlimen baru boleh ubah satu perkataan dalam buku ni. Ini power yang tentang buku ni. Tetapi kenapa kita sebagai orang Melayu Islam, kita tidak tahu perkara yang berada dalam buku ni? Inilah sebenarnya hak kita. Kita bukan datang sini menyalak macam anjing. Tak. Kita datang sini dengan study. Kita ada reference. Kita ada bukti kekuatan. Kenapa agama-agama lain tidak boleh hina Islam? Bukan sebab perlembagaan. Itu sebab etik. Kita orang Islam kenapa tidak pernah menghina agama-agama lain? Sebab Islam itu agama yang indah. Islam tak pernah mengajar pun orang Islam maki agama lain. Sebab kita ada undang-undang tuan-tuan di Malaysia yang mereka marah sangat, yang bukan Islam, bukan Melayu marah sangat, sebab mereka punya hak-hak tidak ada dalam buku ini. So, geng-geng kami tuan-tuan, geng-geng yang baca buku, kita bukan kedah orang pakai tombak bukan pakai kayu mereka katok orang tak. Kita tahu undang-undang. So when you want to come and talk to us, and make sure you study before you come and talk to us. Ini tuan-tuan yang tuan-tuan kena tahu. Tadi saya sebut tentang artikel 11. Tuan-tuan tahu tak, wahai rakyat Malaysia sekalian, tuan-tuan tahu tak, di Malaysia ini sebenarnya tidak akan ada istilah murtad. Berdasarkan buku perlembagaan yang saya pegang ni tuan-tuan, dalam Malaysia tidak akan ada istilah orang Islam murtad, tidak. Sebab apa? Sebab artikel 11 dia bagi tahu dah. Artikel 11 dia bagi tahu apa? Dia kata orang Islam, orang yang bukan Islam, dia tak boleh berdakwah kepada orang Islam untuk memeluk agama dia. Tetapi orang Islam boleh berdakwah kepada agama lain. Bukan saya kata, buku dia kata. Undang-undang Malaysia yang kata. Makanya tuan-tuan pernah tengok tak? Dulu pernah jadi satu kes di sekolah menengah tinggi Bukit Pentajam, BM High School. Ada beberapa penganut Kristian di kalangan orang Cina, dia tunggu dekat luar sekolah. Dia edarkan Bible ke, dia edarkan risalah Kristian kepada pelajar-pelajar Melayu. Itu sudah menyalahi undang-undang. Kerana itu sudah melanggar artikel 11. Dalam buku ini menyatakan bahawa orang bukan Islam tak boleh dakwah. Orang Islam boleh dakwah. Contoh, saat lagi kita pergi sekolah SJKC, SJKT, mana-mana orang Islam pergi dekat sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga Cina, pergi tunggu. Budak-budak dia orang keluar, kita edarkan risalah Allahu Akbar ke, The Beauty of Islam ke. Tak salah. Sebab dalam undang-undang memang membenarkan orang Islam berdakwah kepada agama lain. Sebab tu tuan-tuan, tengok dalam TV, bila mana kita ada azan, kenapa azan dalam TV? Kenapa agama lain tak ada bunyi dia, Pak? Kenapa dalam TV, TV 1, TV 3, TV 2, NTV 7 lah, Prima lah? Sebab Islam agama persekutuan satu. Yang kedua, Islam boleh berdakwah kepada agama lain. Dan ada pula siri dalam TV 2, rancangan keagamaan bangsa Tamil. Pasal tak? Rancangan keagamaan bangsa Cina. Ada pasal tak? Tapi orang Islam ya. Tapi kita ada tak macam Thailand, pukul 12 malam, pukul 10 malam, Buddha kan? TV Thailand. Okey? Tak ada di Malaysia sebab agama lain tidak boleh berdakwah tuan-tuan kepada orang Islam. Makanya dalam perlembagaan ini tidak akan ada orang Islam murtad secara rasminya. Contoh, saya ada IC tuan-tuan. Saya ada IC. Mana IC saya? Saya ada IC. Okey, saya warga negara lah, bukan Bangla. Saya ada IC. Di sini tertera nama saya, Ahmad Yaakob. Katalah minta simpang, na'udzubillah. Katalah saya nak murtad. Saya nak tukar nama saya daripada Ahmad Yaakob, Islam, bertukar kepada Kristian. Saya nak tukar nama saya jadi John. Esok saya pergi ke Jabatan Pendaftaran, saya isi borang. Nak tukar nama kat IC. Saya nak tukar Ahmad Yaakob jadi kepada John. Jabatan Pendaftaran Negara akan menolak permohonan saya. Sebab apa? Sebab dalam perlembagaan persekutuan, Islam tak boleh keluar. Maknanya sebarang urusan rasmi negara, saya dah murtad ke, saya dah keluar Islam ke, IC saya tetap nama saya hari ini, Ahmad Yaakob. Sebab apa? Kes yang berlaku kepada Lina Joy. Siapa ingat kes Lina Joy? Lina Joy, nama dia Nur Azlina Jailani. Tuan-tuan kena tahu benda-benda ni semua.
Ini orang Islam kena tahu. Nur Azlina Jailani ini dia dah murtad. Dia pergi ke England dan London, kita belajar apa-apa. So dia telah pun dihasut dan dia telah keluar pada Islam. Dia masuk agama Kristian. So dia memburukkan Islam di London. Jadi geng-geng lawyer Kristian ini datang ke Malaysia, buat application mahkamah, apply dekat court, nak mencabar perlembagaan tadi. Nak mencabar. Kenapa nama Nur Azlina Jailani tidak boleh ditukar kepada Lina Joy? Kenapa? Sebab perlembagaan artikel 11 menghalang. Maka mahkamah Malaysia, mahkamah tinggi ke persekutuan, saya tak pastilah, mahkamah menolak. Maknanya dia kalah lah kes tu. Maka tidak boleh tukar. Lina Joy pergi mana pun, dokumen dan pasport dia tetap Nur Azlina Jailani. Walaupun hakiki dia dah habis lah, dia bukan Islam lah, contohlah kan. Tapi nama dia tetap. Contohlah dia pergi check in hotel, bagi IC Nur Azlina Jailani, padahal dia bukan Islam. Sebab apa? Sebab undang-undang Malaysia tidak. Ini yang dia marah, tuan-tuan. Ini yang mereka marah. Yang bukan Islam duk marah, DAP duk marah sangat ni. Yang baru-baru ni berlaku di Dul Selangor. Dul Selangor. Apa jadi kat Dul Selangor? Dul Selangor baru-baru ni, apabila Menteri Besar, kononnya, saya kata memang betul lah, MB nak mencadangkan agar pertukaran agama budak bawah 18 tahun tidak perlu mendapat, tapi masuk Islam, kepada Islam saja, tidak perlu mendapat kebenaran mak bapak dia. Contoh, saya jangan sibuk lah. Okey, potong cerita orang tak tahu apa lah. Okey, Membenarkan. okey, Ibu atau bapa? contoh seorang bapa dia nama dia Aling. Anak dia nama, anak lelaki dia 16 tahun. Tiba-tiba Aling ni masuk Islam. Jadi anak lelaki-lelaki pun nak ikut masuk Islam. Tapi mak dia, bini Aling ni tak masuk Islam. Jadi budak tu tak boleh masuk Islam. Dia kena dapatkan persetujuan bapa dan mak dia juga, barulah si anak tu mana boleh. Barulah boleh masuk Islam. Nampak tak? So baru-baru ni sidang dun habis awal sebab kerajaan negeri Selangor membantah. Depa membantah, depa kira depa sabotaj lah. Depa speaker dun Selangor kan DAP. So dia habis awal supaya tak berbagi MB bentang undang-undang ataupun enactment pertukaran agama kanak-kanak. Nampak? Sekarang mereka berkuasa di Putrajaya, tuan-tuan. Mereka berkuasa di Putrajaya. Tapi berapa ramai umat Islam yang tahu tentang adanya buku perlembagaan persekutuan? Berapa ramai umat Islam yang tahu perkara ini? Lagi, apa dia? Perkara-perkara yang panas. Artikel 121-1A. Balik, beli buku ni. 121-1A. Apa dia? Dalam buku ni kata. Dia kata, bidang kuasa mahkamah sivil dan mahkamah syariah tak boleh campur aduk. Contoh, kita dah dapat keputusan di mahkamah syariah. Hakim mahkamah syariah ketuk, boom, ada satu keputusan. Keputusan itu mereka tak boleh bawa ke mahkamah sivil untuk dicabar. Tang mana masalah ni, tuan? Tang mana abang-abang? Tang mana masalah dia? Apabila berlaku kes Murti kan nama dia? Apa nama dia? Yang panjat Gunung Everest tu. Apa nama dia? Saya pun tak ingat lah nama dia apa. Mohandas. Mohandas kan masuk Islam. Tak tahu, aku tak tahu. Ada seorang. Dia macam inilah. Ada seorang bukan Islam, Hindu ke Kristian ke, dia masuk Islam. Tetapi keluarga dia tak tahu. Ke keluarga dia tahu kalau gitu lah. Bila dia dah masuk Islam, dia mati. 5 minit lagi. Hamba Allah ini mati, tuan-tuan. Dia mati dalam keadaan dia Islam. Dia mati dalam keadaan dia Islam. Tetapi keluarga dia tahu, kata dia tu masih lagi beragama bukan Islam. Tang mana? Masalah dia, harta dia. Nampak tak? Harta dia. Dia dah masuk Islam dah. Harta dia tu, harta sebagai orang Islam lah. Jadi hartanya diuruskan di mahkamah syariah ke mahkamah sivil? Mahkamah syariah. Faraid. Dia masuk Baitul Mal ke apa, tak apa, itu mahkamah biasa lah. Maka keputusan mahkamah syariah itu memutuskan bahawa harta-harta si mati yang baru masuk Islam itu diuruskan oleh Baitul Mal. Family dia marah. Family dia mencabar keputusan mahkamah syariah ini dalam mahkamah sivil. Mahkamah sivil tolak. Kenapa? Sebab dalam perlembagaan dia kata dah, artikel 121-1A, mahkamah sivil dengan mahkamah syariah tidak boleh bercampur. Mana-mana keputusan mahkamah syariah
diguna pakai. Itu yang dia marah sebab dia tahu Islam cukup kuat, tuan-tuan. Islam yang kerajaan sebelum ni duk jaga ni dah cukup kuat dah. Tapi rakyat tak tahu selama ini bagaimana Islam dah kuat di Malaysia. Cuma kita ni tak buat hukum hudud je lagi. Lain semua kita buat dah. Kita dah jaga Islam ni hebat dah selama ni. Lah ni, itulah nama dia, silap undi dapat tik. Silap undi dapat tik. Inilah tuan-tuan, apabila rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu yang 20% kalih tu, yang kalih 20% itulah yang kononnya nak bagi peluang kepada Pakatan Harapan memerintah, nak bagi tengok macam mana, kita bagi try. Bila try tengok kita dapat tik. Jadi ingat, kepada pengundi-pengundi yang akan datang, pilihan raya umum yang ke-15 akan datang, anak-anak muda yang berumur 18 tahun yang beragama Islam yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pastikan anda tidak mengundi Pakatan Harapan dan jatuhkan kerajaan laknat ini, tuan-tuan, dalam pilihan raya yang akan datang, untuk terus kita tegakkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Saudara Yaakob daripada GPMS yang kononnya di Perawat.